Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Thumma amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung pada muka surat 207, mensyarahkan kalam Al-Imam Tahawi rahimahullah dalam matan Aqidah At-Tahawiyah, sambungan daripada perbincangan berkaitan dengan malaikat. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bimalakil mautil muwakkal wa nu'minu bimalakil mautil muwakkali biqabdi arwahil alamina. Kita beriman, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, yang diwakili oleh ulama-ulama yang bermazhab Hanafiyah, kerana matan ini pada asalnya beliau tulis untuk menerangkan akidah Abu Hanifah dan anak-anak murid Imam Abu Hanifah. Kami beriman. Minta penuhkan dalam. Ada sebab kita buat tadi. Baik, insya-Allah. Nu'minu, kami beriman bimalakil mautil ladzi bimalakil mautil muwakkali biqabdi arwahil alamin. Kami beriman dengan malaikat maut yang ditugaskan sebagai wakil. Al-muwakkal, yang ditugaskan sebagai wakil, biqabdi arwahil alamin, untuk mencabut roh-roh sekalian alam. Wa nu'minu, kami beriman, bererti bab malaikat ini termasuk dalam bab iman. Kita ada dua bab. Satu bab berkaitan dengan alam syahadah, alam yang boleh kita nampak. Itu diperintahkan untuk kita kaji. Semua ayat Quran berkaitan dengan makhluk-makhluk yang boleh kita nampak, Allah perintahkan untuk kita kaji. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ini semua berkaitan dengan perkara-perkara yang mampu kita nampak. Jadi Allah suruh kita tengok, Allah suruh kita kaji. Ataupun berkaitan dengan sejarah yang boleh kita tengok kesan dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan sebagainya. Ini alam syahadah. Ilmu ni ilmu kena kaji dengan akal. Quran beritahu sebagai panduan dan kita boleh kaji dengan akal. Tapi apabila disebutkan iman di depan, artinya kita tak perlu kaji gunakan akal untuk mengetahui hakikatnya. Kita hanya perlu beriman dengan apa yang diberitakan. Jadi maklumat dia terhad pada apa yang diberitakan. Kerana sumber ilmu kita terhadap bab ini adalah iman, percaya. Kalau kita percaya tanpa buat kajian, adakah dikira taklid? Kita beriman dengan adanya malaikat maut, adakah dikira taklid dalam akidah? Taklid tak? Taklid.
Sebab tu ahli kalam tidak menerima taklid dalam bab. Dia nak akidah dalilnya mesti direct daripada akal. Akal kenal secara langsung. Sebab tu semua bab mereka akan buat kajian, mereka akan cuba buat takrifan dan sebagainya. Bagi ahli sunnah wal jamaah, bab-bab berkaitan dengan keimanan, iaitu bab berkaitan dengan perkara ghaib dan juga yang seumpama dengannya berkaitan dengan iman, kita wajib taklid dan wajib beriman. Tak nama taklid, kita namakan iman. Beriman dengan sumber yang hak. Beriman dengan sumber yang hak. Jadi kalau Quran dah beritahu, Nabi dah beritahu, walaupun kita taklid pada istilah ilmu kalam, kita tak namakan taklid, kita katakan ini adalah iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, itu adalah iman. Tidak perlu kita syak dan ragu, tak perlu kaji, kerana dua sumber ini adalah wahyu. Dua sumber ini adalah sumber yang maksum. Tak perlu nak kaji lagi. Dan kaji gunakan sesuai atau tidak dengan akal. Tak perlu. Sebab itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah, ia juga bab iman. Allah beritahu, kita beriman seperti mana diberitahu, dan itu tak dinamakan sebagai taklid. Kerana kita beriman dengan sumber yang sah, yang memang betul-betul tidak yang maksum, yang maklumat direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tidak mempersoalkan iman orang-orang mukmin yang beriman dengan Allah dan Rasul dan segala perkara ghaib dengan melalui ayat Quran dan Sunnah. Manakala ahli kalam, mereka mewajibkan iman mesti menggunakan akal. Jadi beriman dengan ayat Quran dan Sunnah belum dikatakan langsung beriman. Itu dikatakan taklid. Mereka khilaf, boleh atau tidak. Itu mereka mewajibkan akal ni yang kenal secara langsung, tahu secara langsung. Setelah Mu'tazilah kata apa? Dia kata, kalau kita yakin, seorang mukmin yakin bahawa Allah itu wujud, belum tentu keyakinan kita itu keyakinan yang langsung datang daripada hati kita, tapi mungkin kita taklid. Taklid apa dia? Taklid mak ayah kita, taklid orang Islam keliling kita, atau taklid ayat Quran, atau taklid hadis. Dia macam mana kewajipan pertama supaya kita beriman Allah tu wujud, betul-betul wujud dengan langsung? Kewajipan pertama bagi mereka syak, timbulkan keraguan dulu. Allah wujud ke tak wujud? Mereka akan membincangkan sesuatu yang menyebabkan kita keliru dan ragu, kemudian baru didirikan hujah untuk yakinkan semula. Yakinkan semula setelah ragu itu dikira sebagai ilmu di sisi ahli kalam, iaitu di kalangan Mu'tazilah. Betul tak betul cara ni? Tak betul. Cara ni tak betul. Kita kalau dengan kaul manusia boleh, kita boleh kata Imam Syafi'i kata macam ni, Imam Malik kata macam ni, Imam Abu Hanifah kata macam ni, Imam Ahmad kata begini. Keempat-empat ni imam yang hebat, yang mulia. Kalau mereka khilaf, kita kena rujuk kepada sumber yang mereka rujuk, iaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk melihat sisi pandang masing-masing. Jadi kita taklid kepada imam tadi kerana maksudnya untuk tuju pada kalamullah, untuk memahami kalamullah, kalam Rasulullah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i kerana Imam Syafi'i ajarkan kita kalamullah dan kalam Rasul. Kita ikut Imam Malik, sama juga. Ikut Imam Ahmad pun sama juga. Kita ikut Imam Abu Hanifah pun sama juga. Kerana mereka mengajarkan kita kalamullah, kalam Rasul, dan kita terima ilmu mereka tanpa merasa syak kerana keilmuan mereka. Namun bila berlaku khilaf sesama mereka, sudah tentu khilaf itu bukan pada masalah yang besar. Tak mungkin ayat Quran itu menyebabkan orang keliru. Dia khilaf ada pada masalah-masalah furu' yang kecil. Khilaf itulah yang kita kaji dan kita boleh menyatakan pandangan dan tarjihat berdasarkan kepada perbandingan tadi. Bukan kita yang nak lawan qaul ulama-ulama ini, tapi kita sebagai anak murid yang kemudian
tengok pada kalam mereka, masing-masing keluarkan hujah dan masing-masing ada mengemukakan perbincangan dan pendalilan. Kita dalam perbincangan tu kita mampu untuk menyatakan pandangan siapa yang lebih tepat. Contoh, kalau Imam Abu Hanifah kata tidak ada dalil berkaitan dengan masalah ini, jadi tak percaya, tak terima. Contoh, kata Imam Syafi'i ada. Okay. Kita nak pegang kaul siapa? Tengoklah dalil, ada ke tak ada. Zaman Imam Abu Hanifah, zaman awal, tahun 150 Hijrah dah wafat. Zaman tu, dan beliau tinggal di Kufah, tempat yang jauh daripada masyarakat Ahlul Hadis. Ada ramai Ahlul Hadis, tapi banding tempat lain, ia lebih terhad. Dan dikelilingi oleh zaman tu dikelilingi oleh golongan Khawarij, Qadariyah dan sebagainya. Dan walaupun hadis Abu Hanifah jumpa, beliau sangat syadid kerana ahli yang sampaikan itu adalah golongan ahli bid'ah ramai. Beliau sangat selektif dalam memilih perawi. Sebab tu kalam Abu Hanifah banyak mentad'ifkan hadis. Beliau tak sebutkan sanadnya, tapi beliau kata dhaif. Kenapa? Sebab memang kebanyakan jalan sampai pada dia melalui jalan yang dhaif. Dan pada zaman tu belum ada rihlah ilmu yang rancak. Ada rihlah ilmu sejak pada awal lagi, tapi belum rancak sampai ke sana. Okay. Kita yang datang kemudian, lepas ada kutubus sittah, lepas dia ada kitab disediakan semua, bukan kita lebih alim daripada Abu Hanifah, tetapi alat zaman kita, adanya alat yang dah disediakan oleh ulama-ulama sebelumnya menyebabkan kita boleh membuat pentarjihan. Adakah betul masalahnya ada dalil atau tak ada dalil? Contohnya imam kata beliau tak temukan dalil. Contoh, alasan beliau tidak temukan dalil. Tapi imam yang lain kata kami jumpa dalil. Kita cek dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalil, ada sanad semua sekali. Kita katakan kaul imam ini lebih kuat berbanding sekian. Kita mentarjihkan kaul yang kata dalil, bukan meremehkan ulama yang kata tidak ada, kerana kita tahu bahawa ilmu itu tersebar tidak pada semua orang. Ahli ilmu macam mana sekalipun, tapi kadang-kadang ada sebab untuk mereka tidak capai setengah daripada ilmu. Jadi kita kata pandangan Imam Abu Hanifah dalam bab ini kurang tepat, kerana dalil yang dikatakan, masalah yang dikatakan tidak ada dalil, sebenarnya ada dalil. Adakah kita tidak beradab dengan Abu Hanifah? Tidak. Menyatakan hak pada perkara yang mereka khilaf, bukan tidak beradab, malah itulah adab yang sebenar. Semua ulama yang salah ijtihad takkan reda ada orang yang datang belakangnya ikut ijtihad yang salah. Takkan reda. Ana contoh, ana tersilap ajar satu benda, ana lupa betulkan. Balik rumah, hati ni rasa tak tenang ni, takkan nak call semula, nak buat live semula, nak tunggu minggu depan. Belum tentu semua orang boleh dengar balik kalau kita tersalah. Jadi ketika kita membetulkan kesilapan imam, kalau ada kesilapan, itu bukan berarti kita beradab, tapi kita sebenarnya beradab dan membantu imam tersebut untuk merealisasikan hasrat beliau untuk menyampaikan yang hak. Tapi kita tahu ijtihad, dalam bab ijtihad ni biasanya bab kalau imam-imam ni khilaf ni tak ada kaul yang putus, yang betul-betul. Kita hanya mampu mentarjihkan. Jarang kata ini khata' ni sawab. Biasanya pada sisi pandang yang boleh menjadi perdebatan. Sebab tu masalah berkaitan dengan mazhab-mazhab fiqhiyah ni, tak mungkin kita boleh kata kaul ni betul, yang lain tak dipakai langsung. Sebab imam-imam ni takkan khilaf pada masalah yang memang qat'i. Mereka khilaf pada masalah-masalah ijtihadi. Kat ijtihad ni memang ada ruang. Kita tarjihkan yang mana lebih kuat berdasarkan kepada sumber yang ada pada kita. Dalam keadaan kita tidak boleh menidakkan kaul yang lain.
Berbeza dengan masalah akidah. Masalah akidah tak mungkin. Sekarang ni kita bincang balik pada bab berkaitan malaikat. Kita cerita beriman dengan malaikat. Tiba-tiba ada orang kata, kami tak percaya ada malaikat. Sebab kami tak nampak. Jadi cuba tuan-tuan jangan bawa pahaman agama masuk. Orang meninggal nampak tak malaikat kat situ? Yang kita nampak, kalau orang nak buat cara akidah, akidah ahli batilah. Nampak malaikat? Tak nampak. Kalau buang kepercayaan ni, memang kita tak beriman. Tak mungkin kita mampu beriman dengan adanya malaikat. Sebab tu dalam bab akidah, tak boleh buang. Tak boleh. Akidah ni lah, bab akidah, kita wajib ikat dalam diri kita sekukuh-kukuh. Sebab tu nama akidah. Iman, bab-bab yang bincang bab akidah ni, dia tak boleh nak dibincangkan kemungkinan begini, kemungkinan begitu dalam bab yang ada nas dan dalil. Kita wajib beriman. Sebab tu tak boleh kita sesekali pergi kepada kaul ahli bid'ah, cuba nak jadi, cuba nak nilai cara ahli bid'ah. Tak boleh. Jangan buang ikatan yang dah ada. Sekali bagi ruang untuk diri keluar jadi ahli bid'ah. Cuba aku tak nak, cuba kita try. Bahasa budak kampung kan. Cuba kita try. Try buat apa? Kalau bab fiqh mungkin kata cuba tutup dulu satu kaedah yang ada pada mazhab sekian. Kita kaji kaedah mazhab lain. Contoh. Kita nak cuba kaji. Untuk memahami cara faham mazhab lain. Sebab ada kaedah-kaedah yang khusus pada sebahagian pada mazhab. Sebab tu kalau isu tambah Sayyidina atau tidak kepada nama Nabi Muhammad dalam selawat, mazhab Syafi'i kata tambah sebab apa? Sebab ada kaedah at-ta'addub aula min at-ta'assi. Beradab lebih aula daripada ikut. Maksudnya kalau tidak ni, kaedah ni betul tak betul? Katalah kalau kata terima, kita terima salah satu daripada khilaf dalam masalah furu' mutaakhirin. Tapi cara nak tahu betul tak betul ialah kita boleh cuba padamkan kaedah ni. Kalau kaedah ni tak ada, mana sebelum wujud ulama yang cerita tentang kaedah ni, adakah ada mafhum yang begitu sebelumnya? Bila kita tutup je kaedah tu, kita dapat kalaulah tak ada kaedah ni, tak mungkin aku nak tambah Sayyidina. Tak mungkin kaul ni boleh diterima. Kaul ni pula, kaedah ni muhdath yang dibuat kemudian oleh mutaakhirin contoh. Jadi kita tahu, tetap kita bertegas bahawa ikut pada Nabi, at-ta'assi dan iqtida dengan Rasulullah ini adalah yang utama, tidak ada yang mendahuluinya. Kerana memang Allah jadikan Nabi untuk sebagai qudwah dalam segala bab, termasuk bab ta'addub, bab beradab. Beradab dengan cara yang diikrarkan oleh Nabi SAW. Habis macam mana Abu Bakar? Nabi suruh jadi imam, Abu Bakar tak nak. Nabi datang, Abu Bakar Nabi yang jadi imam, Abu Bakar jadi makmum. Tak nak ikut arahan Nabi. Adakah ni jadi dalil bahawa ta'addub, beradab dengan Nabi lebih aula pada suruhan Nabi? Tak. Sebab lepas Abu Bakar tak nak jadi imam, Nabi berikrar tidak? Ikrar. Semua contoh diberikan adalah ikrar. Takrir Nabi yang kedua itu adalah sunnahnya. Nabi takrir dengan tindakan. Sahabat itu adalah sunnahnya. Tapi selepas Nabi wafat, mana sahabat ikrar? Dia kekal dengan iqtida. Okey, anda bukan bantah madhab, tidak. Tapi sebahagian daripada kaedah-kaedah yang disebutkan oleh mutaakhirin boleh kita pertikaikan kerana sebelumnya tak disebutkan. Adakah ini dikira kita menolak madhab? Tidak. Ini bukan menolak. Tetapi kita kena tahu bahawa tatbik kaedah tu ada berapa bab. Kita tengok. Kalau bab yang tatbik yang tak menyalahi nas, tak apalah kita terima. Kerana sudah pasti bila kaedah diterima, pasti ada tempat-tempat yang sesuai untuk diamalkan. Namun bila bertentangan dengan nas, kita tak boleh terima. Kita lebih mendahulukan nas kalam Nabi SAW dan semua dalil-dalil itu lebih kuat berbanding dengan kaedah-kaedah dalam furu' madhab.
Kecualilah kalau kaedah yang diistinbat daripada dalil yang qawi diterima. Sebab tu ilmu usul fiqh ni dan juga qawaid fiqhiyah ni ada dia punya level-level dia kaedah. Ada kaedah yang memang muttafaq, ada kaedah yang mukhtalaf tapi kuat sebagai sampai daripada masalah furuk-furuk yang disebut kemudian kita tak boleh ambil satu furuk yang kecil untuk berbeza dengan nas. Nak bezakan kaedah yang usul pun tak boleh. Macam mana dengan nas? Okey, balik pada pembincangan kita. Kata Syekh, wa nu'minu bi malakil maut wa nu'minu bil malakil maut al muwakkal bi qabd arwahil alamin. Kami beriman dengan malakil maut. Artinya bab malaikat termasuk bab iman. Berkata bab iman tidak ada ruang ijtihad padanya. Tidak ada ruang ijtihad. Bab malaikat ni kena cari dalil. Ijtihad hanya berlaku dalam memahami dalil, bukan ijtihad dalam menyatakan kaifiyah atau hakikat suatu perkara. Sebab tu dalam bab akidah ni khilaf yang berlaku hanyalah dalam memahami dalil dan tidak pada hakikat suatu perkara, kerana bab ini bab yang kita tak nampak. Okey. Wa nu'minu bi malakil maut. Kami beriman dengan malaikat maut. Kalimah malakil maut, Al-Imam Abu Ja'far lebih memilih lafaz mufrad di sini. Artinya malaikat tu ramai ke? Malaikat maut ramai ke? Satu. Seorang lah senang. Malaikat pernah panggil seorang lah senang. Seorang ke ramai? Ada khilaf. Tapi Imam Tahawi mengisyaratkan satu. Satu malaikat cabut semua nyawa. Okay. Tapi kita tengok khilafnya kita akan disyarahkan oleh Imam Abu Ja'far Ibn Abi Bakr rahimahullah. Al-muwakkali yang diberikan tugas. Wakil. Wakil artinya buat dengan arahan. Saya wakilkan akh Islam untuk apa? Salah buat contoh, salah. Untuk mewakili syarikat ini. Oi, jangan untuk kahwin. Asyad. Wakil kahwin dia ambil sendiri. Wakil akad tak boleh lagi. Okay. Untuk mewakili syarikat saya menandatangani perjanjian. Jadi dia tanda tangan. Hakikatnya yang buat keputusan adalah pemilik syarikat. Pegawai hanya jadi wakil. Dia tak boleh suka hati. Ada perjanjian baru, mari settle sana lagi. Ada banyak lagi projek yang kosong. Ambil semua dia sign. Tak boleh. Dia mesti dengan perintah. Dia hanya sebagai wakil. Wakil bertindak mengikut orang yang mewakilkannya. Jadi malaikat maut cabut nyawa ikut kehendak sendiri ke? Ikut perintah Allah? Minta Allah. Nak umur panjang minta Allah ke minta malaikat maut? Minta dengan Allah. Cerita malaikat semua macam al-muwakkal. Betul tak pun? Tak ada cerita orang pergi minta kat malaikat. Nak minta hujan turun. Minta dengan Mikail atau minta dengan Allah? Minta dengan Allah. Malaikat memang mereka uruskan alam. Fal mudabbirati amrah. Mereka ni memang menguruskan urusan alam ini. Itulah dia antara tugas malaikat. Tapi kita bab ibadah, kita tidak boleh beribadah pada mereka. Ibadah hanya kepada Allah. Bab meminta hanya kepada Allah. Sebab mereka hanyalah wakil. Mereka hanyalah wakil yang melaksanakan tugas, bukan pemilik urusan. Semua urusan alam adalah milik Allah. Kenapa Allah lantik mereka sebagai wakil? Allah lantik ke? Allah perintahkan. Tujuannya apa? Allah bukan lantik, tapi Allah perintahkan mereka. Kerana tafsiran ahli sunnah satu, mana mesti mula dengan kaedah Allah perintahkan kerana nak zahirkan kuasanya, bukan kerana hajat. Bukan kerana hajat. Nak cerita tentang
ciptaan-ciptaan Allah ni, dalam semua bab, pertama sekali, semua kita nampak di sana, Allah nak zahirkan kuasa dia. Allah SWT kenapa ciptakan arash dan beristiwa di atasnya? Adakah Allah perlu pada arash? Tidak, tapi Allah nak zahirkan kuasa dia. Macam mana? Dah semua makhluk bawah arash, Allah istiwa atas arash. Makhluk yang paling besar sekalipun berada di bawah Allah Subhanahu Wa Taala dan di bawah kekuasaannya. Allah beristiwa di atasnya. Cukup cerita tentang arash merangkumi semua makhluk berada di bawahnya. Cukup cerita tentang malaikat tunduk dengan Allah, malaikat maut, maka semua yang hidup berada di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Clear? Okey. Baik. Al-muwakkali, yang diwakilkan, biqabdi arwahil alamin, biqabdi, untuk cabut, menandakan bahawa roh ni sesuatu yang wujudi. Sebab dicabut, roh tu dicabut. Benda ada tak ada? Benda ada. Dia bukan benda adami. Adami ada orang kata maut ni roh ni apa? Ada kata roh tu mati, dia kata. Ada kata roh tu kematian, kita bincangkan roh dengan nafs dan sebagainya. Artinya maut ni roh benda yang wujudi. Malah maut itu sendiri benda yang wujudi, benda yang ada, bukan adami. Tahu benda adami? Adami ni satu nama, dia ada nama je, hakikatnya tak ada sebenarnya. Contoh, kata mereka, mati tu apa? Tak hidup. Tak hidup, mati lah. Orang kata, apa dia mati? Tak hidup. Benda tak ada lah. Mana kalau tak hidup, mati. Nampak macam betul lah lawan dia. Hakikat tak. Hidup adalah makhluk Allah, mati juga makhluk Allah. Sebab Allah kata huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Maut makhluk Allah, hidup pun makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi kita hidup ke mati sekarang? Hidup. Dan maut boleh menimpa kita. Bila, macam mana keadaannya, Allah tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita hidup. Cuma hidup kita di alam dunia ini berakhir dengan maut. Bila maut berlaku, artinya kita berpindah kepada kewujudan yang lain, bukan kepada ketiadaan. Kita pergi ke alam barzakh. Dia orang yang terjun bangunan, hidup ni sangat derita. Jadi dia terjun bangunan nak selesaikan hidup. Selesai tak? Kalau dia tahu hakikat ni, tak selesai. Lagi teruk kena balun. Dia tahu hidup ni ujian Allah. Allah wajibkan kita sabar di atas musibah-musibah. Dan kalau mati sekalipun, kita hanya berpindah daripada alam yang sementara kepada alam yang kekal. Dan itulah balasan untuk kehidupan sekarang. Hakikatnya kematian adalah kita berpindah daripada satu kewujudan kepada kewujudan yang lain. Macam mana maut? Yalah, roh dicabut, matilah kita. Lepas tu dikembalikan balik, hidup kita semula di alam lain. Hidup di alam lain. Betul, malaikat memang cabut nyawa dan kembalikan nyawa. Tapi bukan kembalikan pada jasad yang ada sekarang. Kalau kembalikan pada jasad yang ada sekarang, bangunlah kita. Semua orang lari. Tapi dikembalikan di alam barzakh. Di alam barzakh. Cuma bentuk alam barzakh tak diketahui, maka khilaf. Adakah dikembalikan kepada jasad dan roh atau kepada roh saja? Sebab alam barzakh di perkara ghaib, maklumat berkaitan dengannya ada sedikit perbincangan, maka ada khilaf. Rajihnya atas jasad dan roh di alam barzakh. Dia kembalikan pada jasad dan roh di alam barzakh. Ya, orang kata habis badan melecur semua, meletup semua. Macam mana nak dikumpulkan? Alam barzakh. Di alam barzakh. Baik. Bahan kita lihat syarah. Syarah ni adalah kalam syarih, iaitu kalam al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan wahai Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Kalian diwafatkan atau dimatikan oleh malaikat maut. Atau malaikat maut dengan lafaz mufrad. Kalian dimatikan atau diwafatkan oleh malaikat maut. Alladzi wukila bikum. Yang diwakilkan terhadap kalian. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian akan kembali kepada Tuhan kalian. Kat mana kena gariskan? Gariskan kalimah malakul maut. Malakul maut. Malaikat maut. Nanti kita syarahkan lepas kita baca ketiga-tiga ayat. Ayat ini tidak bertentangan dengan firman-Nya. Hatta idza jaa ahadukumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang kepada seorang dari kalian kematian, iaitu pada waktu kematian, bila datang waktu kematian, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Utusan kami akan mewafatkan dia, iaitu seorang dari kalian tadi, wahum la yufarritun, dan mereka takkan leka jalankan tugas. Kita dah masuk waktu kerja, kita lupa tengah minum. Pukul 2. Kita tu, alamak, terlajak 25 minit kan. Tiba-tiba bos panggil, kat mana? Bos, sorry, on the way. Terlupa. Kita boleh sampai masa terlajak, terlupa. Malaikat maut tak ada cerita. Oh, hari ini sebaik umur kau panjang. Malaikat terlupa tadi. Tak ada, dia tak ada terlupa. Sampai masa wahum la yufarritun. Mereka takkan lupa jalankan tugas atau lalai dalam jalankan tugas sampai masa tepat. Sebab tu boleh tak kita rasa menyalahkan satu sama lain? Kadang kita bawa kereta, bawa kenderaan kan. Bila berlaku kematian ni, kalau melibatkan orang disayangi, akan berlakulah adik-beradik bergaduh satu sama lain. Engkau lah aku suruh jaga mak betul-betul tadi hampir macam ni. Dia akan bergaduh. Atau kematian pada anak, suami isteri. Abang lah bawa laju macam ni. Kan? Awak lah duk kacau macam ni. Dan macam-macam bergaduh. Sampai masanya, tidak ada yang dilewatkan. Artinya, apa yang berlaku itu, kesalahan yang kita nampak pada seseorang itu hanyalah asbab, hanyalah sebab. Dia bila berlaku musibah kematian ni mesti ada sebab, dan antara sebabnya adalah kesilapan, kesalahan. Doktor menjalankan tugas nak buat pembedahan, nak selamatkan nyawa. Kadang-kadang doktor tersilap, betul tak? Kesilapan itu merupakan asbab. Bukan kita nak mengiyakan doktor yang cuai, tidak. Tapi kadang-kadang tersilap. Dan seterusnya. Anak nak selamatkan mak dia, bagi ubat. Kadang-kadang ubat tu biasanya selamat, biasanya menyembuhkan. Tapi keadaan, waktu itu, ubat yang kita rasa menyembuhkan pada hari lain boleh menyebabkan kematian ataupun bahaya. Ini semua asbab. Sebab tu kalau cerita musibah ni, Allah suruh redha. Yang Allah larang apa dia? Orang yang sengaja membunuh, orang yang buat selagi bukan melibatkan kecuaian. Kalau kecuaian kena. Orang yang bunuh tanpa sengaja pun kena denda, kena bayar diat. Yang cuai dalam ni bukan cerita yang cuai. Bukan kecuaian tapi kemampuan yang terhad. Tetap ada kesilapan. Tetap itu masuk kesilapan, tapi bukan kerana cuai, tapi kerana kita silap kerana ilmu yang terhad. Itulah ijtihad yang ada pada kita perkara itu. Maka kita tidak boleh menolak qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara tersebut. Ana pernah cerita bab ni di satu kumpulan.
Dia kata, betul Ustaz, tiap-tiap kali berlaku kematian, pasti yang masuk kat kepala kami ni, orang tua-tua lah cerita, mesti tiap-tiap mati tu ada orang yang dituduh. Kau dah punca cuai. Ini sebab ini. Mesti ada orang dituduh. Sebab tu, bila kita beriman qada qadar, tak ada ruang untuk kita menuduh dan juga untuk menyalahkan satu sama lain. Kita jaga dengan sebenar-benarnya siapa yang kita sayang. Tiba masanya, tawakkal ala Allah, kita redha dengan kita sabar dan redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat ni dia sampai masanya tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Mereka akan wafatkan siapa yang diperintahkan untuk mereka wafatkan, dan mereka tidak akan cuai menjalankan tugas. Okey. Gariskan kat mana? Gariskan kalimah rusuluna atau kalimah tawaffathu rusuluna. Okey. Seterusnya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsika allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika mautiha, ketika mati kecilnya, ketika matinya. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika mautiha, ketika mati kecil, ketika matinya. Allah wafatkan jiwa ketika matinya. Masa mana tu? Masa tidur. Artinya ada orang yang tidur terus tak bangun. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia sedang tidur. Tapi Allah sebutkan maut kat sini menggantikan kalimah tidurnya. Untuk faham makna kat sini, kita kata Allahu yatawaffal anfusa hina naumiha. Untuk fahamkan makna. Untuk fahamkan makna. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga yang pegang jiwa yang tidak mati ketika tidurnya. Kalau sebut Allahu yatawaffal anfusa hina naumiha wallati lam tamut fi manamiha. Faham dengan jelas lah. Allah, semua jiwa kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewafatkan, Allah juga yang tidak mewafatkan. Jiwa yang mati masa tidur pun Allah yang wafatkan, yang tak mati pun Allah, jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Maka dia akan pegang dan menahan. Yumsik ni tahan. Allati qada 'alaiha al-maut, akan pegang jiwa yang ditetapkan tuannya mati. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan akan dilepaskan roh tadi kepada kelompok yang lain kepada satu tempoh tertentu. Jadi ada dua. Ada orang mati masa tidur, ada yang hidup balik. Dua-dua baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dua-dua lafaz warid. Tapi yang bangun, yang akan baca doa, Alhamdulillahillazi ahyani, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, belum tentu semua. Ada yang dah pergi, ada yang masih Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Belum tentu doa-doa ni dibaca oleh sebahagian. Sebahagian dah Allah cabut terus, dan sebahagian hidup balik. Jadi Allah beritahu bahawa kedua-duanya berada, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan atau melepaskan kembali roh kepada dia. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam cabut nyawa dan hidup dan mati ni, tidur dan juga kematian ni merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Okey. Anda tak nak fokus pada tafsiran ayat ni, kecuali kalau antum tanya. Cuma gariskan kalimah Allah. Allahu yatawaffal anfus. Allahu yatawaffa. Allah yang mewafatkan. Okey.
Apa pertentangan yang dibincangkan kat sini? 3 ayat ni. Dan ada ayat-ayat lain. Tapi ayat ni lah mewakili ayat-ayat yang lain. Siapa yang mematikan? Ayat ketiga sebut Allah. Ayat yang kedua sebut utusan-utusan kami, ramai. Ayat pertama sebut malakul maut, seorang. Soalannya, siapa yang cabut nyawa? Allah ke malaikat? Okey. Dan kalau malaikat, satu malaikat ke ramai? Semua ayat Quran. Semua ayat Quran. Lepas tu kata Syekh, tidak ada pertentangan. Mari kita baca seterusnya. Kenapa tak ada pertentangan? Ini kerana malaikat maut menguruskan pengambilan dan pengeluaran nyawa. Kemudian ia akan diambil oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini semua yang terlibat kematian. Yang cabut nyawa malaikat maut, yang tugas cabut. Lepas tu dapat rahmat ke dapat azab? Dan rohnya diazab dan rahmat diserahkan pada malaikat yang menguruskan seterusnya, malaikat rahmat atau malaikat azab. Mereka akan menguruskannya selepas tugas malaikat maut selesai. Okey. Semua ini berjalan dengan izin, qada dan qadar dan hukum perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perintahkan semuanya Allah. Jadi satu ke ramai ke Allah semua ni terlibat. Ikut pada yang saya syarahkan, yang cabut tu malaikat maut seorang. Kemudian yang terlibat dengan proses azab dan juga rahmat tu ramai, malaikat maut, malaikat rahmat, dan semuanya berlaku dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan siapa yang wafatkan boleh. Allah wafatkan betul sebab Allah yang perintahkan. Nak sebut malaikat maut yang cabut tu pun betul. Nak sebut rasul-rasul yang terlibat, mana artinya wakil malaikat-malaikat. Rasul kan malaikat yang membawa rahmat dan azab. Itu juga betul. Betul jamak. Jadi rusuluna situ ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Soalannya, malaikat yang cabut nyawa ni satu ke ramai? Okeylah, cerita malaikat rahmat tadi selesai dah. Tapi yang tukang cabut nyawa ni, malaikat maut ni, seorang ke ramai? Yang tadi selesaikan masalah apa? Okeylah, tawaffat rusuluna, diwafatkan oleh utusan-utusan kami. Artinya itu adalah malaikat azab dan malaikat rahmat yang bersama malaikat maut. Malaikat maut cabut dan mereka juga ketika itu mereka terima azab dan juga terima rahmat. Okey. Sekarang ni mana kita tahu bahawa yang cabut tu satu. Tapi untuk jiwa-jiwa yang ada ni semua, kalau seorang tu ialah satu malaikat maut cabut. Untuk jiwa-jiwa yang ada yang mati serentak sekarang ni, satu malaikat ke ramai? Khilaf antara ulama. Jadi ada ulama kata ayat ni kekalkan zahirnya, tak payah tafsirkan malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat maut tu sendiri boleh ditafsirkan dan gabungkan dengan kata malaikat yang mencabut nyawa ramai, tetapi yang menjadi ketua dan juga mana ketua malaikat lah, malaikat maut satu dan ada pembantu-pembantunya ramai yang menguruskan roh manusia ataupun nyawa manusia ataupun alam. Okay. Yang confirmnya malaikat lah, malaikat yang uruskan. Seorang ke ramai? Khilaf. Malaikat maut seorang atau ramai? Khilaf. Itu persoalan pertama. Dan rajahnya apa? Rajahnya malaikat maut. Malaikat maut itu, malakul maut itu satu, dan malaikat yang satu tadi ada pembantu-pembantunya. Ya, pembantu-pembantunya adalah
juga malaikat yang menguruskan cabut nyawa. Namun nama diwakili oleh satu malaikat. Dia berbeza dengan cerita tentang Jibril. Jangan boleh cakap Jibril pun macam tu lah kan. Jibril satu, yang tu ada Jibril yang lain, tak boleh. Sebab tak pernah ada dalil sebut yang hantar, yang sampaikan wahyu selain Jibril. Tak ada lafaz jamak pada Jibril. Bab wahyu ni hanya satu je sebut. Bab turunkan hujan pun satu saja, sebut Mikail. Tiup sangkakala pun sampai dalam hadis Israfil saja. Tak boleh nak buat kias. Lepas ni dah dapat kaedah macam ni, nak buat kaedah ni, tak ada kias. Bab akidah tak ada kias. Bab malaikat maut, kenapa ulama khilaf? Sebab ada lafaz jamak, ada lafaz mufrad. Dan juga musyahad, bahawa yang mati serentak ramai. Kalau nak kata seorang pun, Allah boleh kuasa je nak bagi malaikat berkuasa untuk cabut serentak semua tempat. Tak ada khilaf. Kita bukan kerana logik tak logik malaikat cabut nyawa serentak ramai satu malaikat, tapi kita tengok pada teks dan juga dalil yang sampai. Jadi khilaf ulama tentang malaikat maut tu seorang, satu atau beramai, bukan kerana logik tak logik. Bukan logik. Ada orang kata, macam mana nak malaikat seorang kalau cabut nyawa serentak semua sekali? Kita tak cerita logik tak logik. Kita cerita sebab khilaf tu berlaku kerana nas tadi. Kadang-kadang sebut Rasuluna, kadang sebut tawafutul malaikah, disebut kalimah malaikah jamak, diwafatkan oleh malaikat-malaikat. Jadi lafaz-lafaz inilah yang menyebabkan berlakunya khilaf dalam masalah akidah, bukan logik. Bukan cerita tentang kemampuan. Mampu ke malaikat ni cabut nyawa serentak? Kita dah kata dah, berkaitan dengan urusan Allah, kita tak cerita mampu tak mampu. Sifat kudrah, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah boleh buat. Allah maha berkuasa dalam segala perkara. Yang kita bincangkan, Allah nak ke tak nak. Sebab itu iradah Allah yang terbahagi pada dua. Iradah kauniyah dan iradah syariah. Tapi bab ilmu Allah, sifat-sifat zatiyah ni, berkata sifat-sifat yang sifat zatiyah secara mutlak. Contoh ilmu, kudrah, haya, tak boleh kita tafsirkan selain daripada Allah SWT maha sempurna. Kuasanya maha sempurna, ilmu Allah maha sempurna, hidup Allah sempurna. Tak ada cerita lain. Kadang orang tanya Allah mampu tak cipta Tuhan seumpamanya? Lempang dia. Kamu ateis, balik rumah, pergi belajar dulu baru cakap. Kan? Ada tu, mampu ke Tuhan mematikan diri? Lempang 2 kali. Soalan-soalan macam ni memang tak perlu dilayan. Sebab apa? Mereka orang jahil. Bab berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tanya mampu ke tak mampu, tahu ke tak tahu. Ini semua sifat zati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bincangkan bab sifat af'al. Bila sifat fi'il, dia berkaitan iradah Allah. Apa yang Allah buat tu bergantung pada iradah Allah. Ya Allah fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dia hendak. Cuma kita tak tahu apa yang Allah nak. Macam mana nak tahu apakah kehendak Allah? Macam mana kita tahu kehendak Allah? Iradah Allah ada dua. Satu iradah syariah, kehendak syarak Allah. Kita tahu tak kehendak syarak Allah? Tahu. Allah utuskan Nabi Rasul untuk kita tahu kehendak Allah. Allah suruh kita salat, Rasul kita puasa, kehendak syarak. Jadi ini namanya iradah syariah. Iradah kauniyah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah nak buat, tahu tak kita? Tak. Qada qadar rahsia Allah. Allah suruh kita buat, itu adalah hukum syarak. Jadi Allah suruh kita apa? Kalau anak kita sakit, apa Allah suruh kita buat? Tugas kita sebagai bapa, kita adalah waliul amar, kita wajib jaga anak kita. Betul? Ubati dia semampunya. Itu kehendak syarak Allah. Kita dapat pahala dengan melaksanakan tugas tersebut sebagai seorang bapa, berkorban untuk membesarkan anak atau untuk jaga kesihatan anak. Dapat pahala tak? Dapat. Sebab itu kehendak syarak. Kita jaga, beli semua ubat, tiba-tiba dia mati. Keiradah kauniyah Allah tak beritahu pada kita. Allah tak beritahu. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah nak buat, Allah tak beritahu. Jadi Allah ada dua kehendak. Kehendak syarak kita tahu. Kehendak kauniyah atau qada-qadar Allah, ketetapan Allah, kita tak tahu. Jadi tugas kita nak jaga mana satu? Jaga hukum syarak.
Mana qadar Allah, Allah cuma perintahkan untuk kita sabar, redha dan syukur dengan apa yang diberikan. Itu sahaja yang perlu kita buat. Okey. Jadi berkaitan dengan sifat Allah, kita tak akan bincangkan tentang Allah mampu ke tak mampu. Allah cerita tentang Allah nak ke tak nak. Sebab tu kalau ada orang datang dia kata, Tok Guru saya terjun dalam sungai Kelang, baca Bismillahirrahmanirrahim, keluar kat tengah di telaga Zamzam. Kita kata, peliknya bunyi. Kan? Dia kata, Tok Guru saya waktu salat Jumaat, korang pergi salat Jumaat kat masjid kampung. Dia masuk kat bilik dia. Dari situlah dia baca Bismillah. Dia akan solat di Masjidil Haram. Okey. Sekarang ni, kalau kita kata, pelik kau orang cakap ni. Kan? Mana logik semua sekali kita lawan macam tu lah. Dia jawab apa? Kau tak percaya ke kuasa Allah? Betul tak? Kau tak percaya ke kuasa Allah? Lempang dulu. Pang. Gurau je. Allah tak nak manusia ini berusaha. Kita tak tahu dengan iradah kauniyah Allah. Hukum syarak Allah, kita kena berusaha melalui asbab yang Allah sediakan untuk kita. Asbab kauniyah dan asbab syar'iyah. Jadi kalau Tok Guru dia, mana tiba-tiba terjadi dengan tanpa kehendak dia sampai kat Mekah, kan? Bukan dengan kehendak. Okey, secara formulanya mungkin. Betul tak? Boleh tak Allah nak jadikan macam tu? Boleh. Tapi kena bukti yang jelas lah. Itu yang nama karamah. Tapi tak berlaku. Tidak berlaku. Tak ada bukti yang jelas. Karamah ni berlaku dengan kehendak Allah. Sama mukjizat berlaku dengan kehendak Allah. Bukan dimiliki oleh manusia. Okey, mukjizat Nabi keluarkan air di celah jari. Betul? Untuk beri minum pada sahabat semua yang hadir. Minum dan kenyang. Hari lain pernah tak sahabat Nabi nak pergi perang Badar, Nabi nak kuasai telaga, kena pergi cepat mendahului kaum musyrikin. Kalau ikutkan tak payah kuasai telaga, tunggu je. Duduk kat sini tak apa. Nak air, macam tu ke? Tak. Kehendak syarak. Bab apa terjadi pada Nabi, mukjizat itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kena usaha ikut jalan yang Allah sediakan. Kita usaha mengikut asbab syar'iyah dan asbab kauniyah. Kalau ikut logik, pada tahun masa umur Nabi 52 tahun atau 51 tahun yang khilaf, berlaku Isra' dan Mi'raj. Nabi pergi daripada Mekah sampai Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, balik semula satu malam. Ini pengalaman Nabi Don dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Nabi adalah Rasulullah. Ini satu kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang memperjalankan, bukan Nabi pergi, tapi Allah berjalankan. Setahun selepasnya peristiwa hijrah. Kenapa Nabi tak tunggu buat macam hari pertama? Kenapa nak perlu rancang kena? Sebab bab mukjizat ni bukan Nabi yang minta, bukan Nabi tentukan, tak. Boleh berdoa kalau ada berlaku, tapi bukan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak memilikinya. Nabi hanya berusaha melalui jalan asbab yang terbuka di depannya, yang menurut kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi mukjizat dan sebagainya itu kehendak Allah. Nabi usaha nak pergi Madinah. Nabi sediakan segala asbabnya, sediakan unta, Nabi bersembunyi. Kalau Allah tolong, Allah tutupkan pandangan kaum musyrikin, tak nampak masa naik, itu kehendak Allah. Kehendak Allah, serahkan pada Allah. Kerja Allah. Kita usaha ikut asbab. Tapi kalau Tok Guru dia cerita, tiap-tiap kali salat Jumaat dia masuk bilik, dia salat dekat Masjidil Haram, sepatutnya dia tak pergi usaha pergi masuk bilik. Dia kena ikut hukum syarak, dia kena usaha pergi masjid. Itu hukum syaraknya. Kita bukanlah nak tolak karamah, tapi kita tak nak dengan alasan karamah orang menolak hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala.
semua orang wajib ikut hukum syarak. Sampai masa tiba waktu solat Jumaat yang wajib hadir, semua kena pergi masjid, termasuk tok guru. Bukan masuk dalam bilik atau masuk dalam lubang bawah tanah, kemudian mendakwa dia pergi ke Masjidil Haram. Cerita ni bukan mereka. Cerita ni Syekh Abdul Rahman bin Sa'di pernah ada orang cerita macam tu. Datang pula anak murid daripada Afrika, cerita macam tu kat Syekh. Syekh tengah ajar pasal bab karamah. Kemudian kata, Syekh, di kampung aku ada seorang Syekh. Dia sentiasa solat Jumaat di Masjidil Haram. Aku pernah belajar dengan dia. Anak murid pun percayalah. Datang dia cerita, dia balik dia berita siapa sedang tawak, siapa yang sedang solat. Dia nampak orang sedang solat, dia duduk sebelah dengan ahli kampung aku, duduk kat Masjidil Haram sebagainya. Tengah cerita rancak, Syekh Abdul Rahman Sa'di ketawa. Tahan. Mana? Ketawa sampai tahan ketawa. Ketawa aku dia tahan, Syekh kata. Apa komen Syekh Abdul Rahman Sa'di bila anak murid sebut macam ni? Syekh kata, kau orang ni orang Afrika, tetap dengan cara Afrika. Syekh gurau masa tu lah. Gurau tak ada, jangan orang Afrika marah. Orang Afrika tak marah masa tu. Gurauan cerita Afrika, benda macam tu banyak dalam kisah dan halaqah Syekh Abdul Rahman Sa'di. Kata dari dulu ni cerita macam ni keluar daripada orang ni, orang Afrika tetap cari cerita Afrika. Banyak kali sampai pada Syekh. Syekh ketawa. Kenapa Syekh ketawa? Syekh kata, masa orang Afrika tadi nak pergi solat Jumaat, Masjidil Haram dah habis sembahyang dah. Dah habis waktu, dah keperbezaan waktu. Kalau kita pun dia pergi ke Masjidil Haram, kan? Dia nampak imam khutbah siapa, Imam Sudais, kemudian haji ni solat sini sekian semua sekali. Dia balik cerita pada kita. Kita kata, kalau kita kat Malaysia kita apa? Belum lagi. Belum kat Masjidil Haram 5 jam lagi baru solat. Macam mana dia dah tahu, dia dah pergi solat sekali kat sana, nampak siapa khutbah. Kita boleh tolak ilmu geografi, betul tak? Ilmu alam. Dan benda tak logik. Ilmu kita berkaitan dengan peredaran jam, yang mana dah jadi benda yang maklum bid-darurah, yang confirm dengan ilmu, menolak segala cerita-cerita wali-wali yang dibuat oleh golongan batiniah dan sufih yang melampau. Dan kita tak boleh paksa kita percaya. Paksa kita percaya cerita-cerita begini dan mengatakan kita tak beriman dengan perkara ghaib. Stop dulu. Kami bukan tak iman perkara ghaib, tapi kami hanya beriman dengan perkara ghaib yang ada dalilnya daripada syarak. Kami bukan tidak beriman dengan karamah, tapi karamah yang sabit menurut syarak. Kami bukan tak beriman dengan kisah-kisah berkaitan dengan kemuliaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi kita beriman yang ada nas, yang ada bukti. Kalaulah kita paksa juga terima, memang kita jadi orang yang jahil. Dan kisah-kisah begini adalah kisah pembodohan yang menyebabkan orang yang belajar ilmu dunia ni, yang baru nak kenal agama, melalui kisah begini, dua je, sama ada dia jadi etis tolak agama, ataupun memperbodohkan orang agama, atau dia jadi paling bodoh. Tak apalah, buang masa ni, buang ilmu dunia, kita buang ilmu sains, buang ni semua sekadar buang logik, percaya je, tunduk sebab dia tok guru. Kita kata tidak akan berlaku pertentangan antara akal dan syarak. Tak berlaku pertentangan. Tapi kalau kita kata terjadi satu benda yang pelik dengan kehendak Allah, waktu tu sahaja ada kemungkinan, bukan dengan kehendak dia, tapi perlu kepada penukilan yang sahih. Buktinya mana? Walaupun kita percaya, boleh jadi tak benda yang pelik, dia pun tak sedar sebagainya, boleh jadi. Tapi kita tetap berhati-hati dengan tunjukkan bukti ia berlaku. Kalau tak ada, tak boleh disabitkan mana-mana karamah selagi tidak ada nukilan yang sahih. Janganlah pergi berdebat, ini kan mungkin, ini kan hukum adat, bukan hukum syarak. Adat ni boleh berlaku. Betul tak? Ada tak orang cakap macam tu? Tak wajib pun percaya. Ni kan hukum adat. Suka hati kita cerita. No. Kami bukanlah golongan
yang boleh bercerita dengan cerita-cerita begini untuk dinisbahkan pada syarak dan kami diam. Tidak. Kita tak boleh terima. Okey, baik. Balik kepada perbincangan anda habiskan sikit sebab ni. Okey, cukup sampai sini. Sampai kepada mengikut keadaan yang sesuai. Sampai situ, insya-Allah. Ada pensel. Apa? Dengan. Dia muka surat 208. Perbincangan seterusnya tentang malaikat maut. Malaikat maut kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang. Cuma yang kita fokuskan kat sini, perbincangan pada malam ini adalah berkaitan dengan ayat-ayat Quran yang menyebutkan malakul maut dengan lafaz mufrad ataupun dengan lafaz jamak, ataupun mengatakan bahawa Allah yang mematikan tidak bertentangan satu sama lain. Boleh bererti malaikat maut tu yang cabut tu satu, kemudian yang ramai itu adalah malaikat rahmat dan malaikat azab, dan semua ni berlaku dengan perintah Allah. Jadi boleh berlaku, boleh saja sebut Allah yang mewafatkan, boleh saja sebut dengan bahawa malaikat maut yang mewafatkan, boleh saja sebut malaikat azab dan malaikat rahmat yang mencabut nyawa. Ini satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, yang mufrad adalah merujuk kepada tugas malaikat maut yang satu, iaitu tugas malaikat, ketua malaikat. Kemudian ada penolong-penolongnya, itu yang jamak, dan berlaku dengan perintah Allah. Dua-dua tafsiran kita terima. Jadi tidak ada kemusykilan dalam ayat ini. Orang kata, cuba beritahu saya yang mana betul-betul, jangan buat mungkin-mungkin. Apa lagi nak ni? Allah dah sebut begitu dan benda tu tak bertentangan, terima je lah. Benda tak bertentangan, kenapa nak buktikan lagi? Orang kata, Nabi solat baca bismillah kuat ke perlahan? Ya? Nabi baca bismillah kuat ke perlahan? Saya cakap, Nabi baca kuat dan baca perlahan. Macam mana Ustaz? Dan Nabi solat banyak kali. Nabi solat banyak kali. Kenapa paksa saya cakap perlahan atau kuat? Sebab benda berlaku banyak kali. Maksudnya, kuat ke perlahan? Boleh jadi kuat, boleh jadi perlahan. Kecuali lah kalau merujuk pada peristiwa spesifik. Baru kita tahu, waktu tu Nabi baca kuat ataupun perlahan, tengok pada Allah. Jadi kalau ayat umum, biarkan dia umum. Dia tak, kita tak jadi masalah pun. Kalau ada kenyataan ulama kata, Nabi baca kuat dan Nabi juga baca perlahan, ada orang tak terima. Dia kata, kuat ke perlahan? Kuat ke perlahan? Dia nak paksa Ustaz jawab. Sebenarnya dia bukan apa, dia nak gaduh je. Dia nak supaya kita salah jawab. Kalau kita kata perlahan, dia kata, ini Wahabi, tak baca bismillah kuat. Kalau kita kuat, kita tengok tu, Wahabi sana tak baca kuat. Wahabi juga kena. Ada orang yang jenis macam ni. Dia sebenarnya tanya tu sebab dia nak sesuatu. Dan saya, pengalaman dia banyak kali lah. Saya tanya dengan tujuan apa? Saya cakap boleh bukan sebab saya nak bermuka-muka, tidak. Memang solat ni berlaku banyak kali. Bila ada dua nukilan yang sahih, kita kata bila benda peristiwa banyak berlaku, kita kata banyak peristiwa. Itu kes yang berlaku. Ustaz Salman pun cerita tentang kalimah Ainallah, ayat Ainallah fis sama' ke, atau Nabi tanya atas syariat la ilaha illallah sebagainya. Dah memang riwayat siap dia banyak. Nabi bukan tanya sekali. Nabi tanya banyak kali sahabat bawa hamba untuk beritahu pada Nabi. Dia iman tak iman? Boleh tak merdekakan dia sesuai? Sebab apa? Keadaan yang memerlukan memerdekakan hamba itu berlaku. Asbabnya berlaku pada zaman Nabi banyak kali. Hamba pun ramai. Jadi tidak mustahil lah peristiwa itu banyak kali berlaku. Kita gantung pada peristiwa lah. Walaupun anda terjihkan dari segi tengok pada kisah, anda lebih tengok pada riwayat 2 kali berlaku. Tapi kalau Ustaz Salman kata banyak kali, Ustaz 2 kali ke banyak kali? Anda tak kisah pun. Anda jumpa 2 kali. Ustaz Salman nampak banyak kali pun tak ada masalah. Habis tak, bab ni bab ilmiah, ada saja kemungkinan. Takkan anda nak jawab bila anda sebut 2 kali, Ustaz Salman kata banyak kali, nak lagakan anda pula. Salman, tak makan saman lah. Memang takkan terpengaruh. Kita tahu masalah tu masalah yang ada ihtimal. Ada ihtimal. Tapi tak mungkin sekali. Tak mungkin sekali. Kerana lafaz yang ada paling kurang 2 kali. Lafaz yang lain yang anda kata sama tu mungkin 2 kali, mungkin 2 peristiwa, 3 peristiwa, 1, atau mungkin anda sebut sebagai satu, kita cuba gabungkan, kecilkan
kecilkan kemungkinan, atau nak terima siap berbeza saja banyak kali, kerana memang perawinya berbeza. Yang nak sebut 2 kali sebab apa? Sahabatnya yang terlibat, sahibul kisah tu 2. Satu seorang Ansar, seorang lagi Muhajirin. Dah tentulah orang yang berbeza. Orang yang berbeza. Okey. Baik. Maksudnya dalam bab-bab begini, nas ni, kalau khilaf berlaku dalam masalah-masalah akidah sebagainya, kita bukan tolak kerana logik akal. Jadi kalau kata malaikat tu satu ke ramai? Oh, ada pandangan kata satu malaikat saja yang cabut nyawa. Pandangan ramai. Yang kata ramai ni sebab apa? Tak logik satu malaikat cabut nyawa semua orang. Cara ulasnya salah. Cara ulas salah. Kita kata tak, sebab ni berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah, tapi lafaz Al-Quran menunjukkan bahawa setengah lafaz sebut satu malaikat, lafaz singular, setengah lafaz sebut dengan lafaz jamak ataupun dengan plural. Betul, dalam bab nas, bab akidah ni kita kena dahulukan nas. Lepas tu baru cerita tentang, ada juga sebagian ulama sebagai istitrat, sebagai syarah tambahan, dia kata itulah yang musyahad. Sebab ramai orang mati serentak. Jadi yang musyahadnya, yang kita nampaknya, mungkin tiap-tiap orang tu ada malaikat cabut sendiri. Itu adalah syarah yang kita istitrat, syarah tambahan. Setelah adanya nas. Kerana kalau ada syarahkan bahawa tiap-tiap orang ada malaikatnya sendiri dan sebagainya, dah terima macam tu, maka tak salah dia tersyarahkan dengan tafsiran yang tadi. Tapi itu bukan hujjah, bukanlah istidlalnya. Istidlalnya kepada lafaz dahulu. Clear insyaAllah? Baik. Sampai sini ada soalan apa-apa sebelum kita tutup? Berkaitan dengan malaikat maut. Ustaz, Israel sabit tak sabit minggu depan? Kalau yang kat Israel ada, tak ada. Bila Israel kan. Baik, yang tu kita sambung minggu depan insyaAllah. Jawapannya tak sabit lah. Jawapannya tidak sabit. Cuma macam mana detailnya kita bawa minggu depan insyaAllah. Sampai sini saja. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik dari Allah SWT. Yang lemah kurang daripada anda sendiri, semoga Allah terima segala kebaikan tersebut, ampunkan segala kelemahan. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati, perpisahan kita perpisahan yang terpelihara. Dan semoga Allah SWT kumpulkan kita semua di akhirat nanti dalam syurganya, sebagaimana kita pernah berkumpul di taman-taman syurganya di dunia insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.